sijil faraid bersiri lah. Kursus faraid bersijil. Ada 13 minggu lah. Jadi insyaAllah kalau mereka yang ada peluang, ada kesempatan ruang, boleh join kursus ni. InsyaAllah akan diadakan pada hari Sabtu lah. Bermula bila tu nanti boleh follow FB Majlis Ilmu Islam Selangor ataupun Baitul Mal Maiz, ada di sana. Itu cantik. Kalau nak belajar memang khusus berkenaan dengan faraid, ni julung-julung kali lah kita adakan. InsyaAllah pelan-pelan kita belajar. InsyaAllah kita boleh bantu diri kita, bantu keluarga kita dan bantu satu sama lain insyaAllah untuk mendalami ilmu faraid. Dan insyaAllah setiap hari Selasa juga kita bawakan rancangan Harta Urus Pusaka bersama Baitul Mal Maiz. Untuk hari ini terima kasih Ustaz Anzala, terima kasih Ustaz Fendi yang turut bersama hari ini untuk pencerahan berkaitan dengan harta pusaka. Hari saudara mara boleh mewariskan harta pusaka si mati. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa juga untuk layari siswa.maiz.gov.my untuk pengurusan wasiat dan hibah yang terbaik insya-Allah. Dan dengan perkongsian Ustaz Azala tu maknanya menutup Tirawana Pagi kita pada hari inilah. Terima kasih semua kerana bersama dengan kita. Ya, dan selamat bertugas untuk Yati menerusi aspirasi 10.1. Jumpa esok insya-Allah. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Buah Bicara itu tadi telah dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Selangor. Saya ada dengar sekarang ni asyik sebut siswa. Sekarang ni siswa tu apa ya? Siswa tu sistem wasiat dan hibah MAIS yang terkini bagi pengurusan pembahagian harta. Bagus sistem siswa tu. Lebih mudah, pantas dan patuh syariah. Jadi, bolehlah kita urus wasiat dan hibah sekarang hanya dalam talian di MAIS. Oh, efisien MAIS ya. Jom daftar siswa segera. Mudah urus wasiat dan hibah kita. Layari siswa.mais.gov.my. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Penghantar barangan dan makanan atau P-Hailing digalak untuk berdaftar dan mencarum dengan program Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri SKSPS di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Sehubungan itu, Ketua Eksekutif Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, sehingga kini sejumlah 175,499 pemandu P-Hailing telah berdaftar dan mencarum dengan pihak Perkeso sejak SKSPS dikuatkuasakan pada 1 Jun 2017. Selain itu, menurutnya, pencarum SKSPS hanya perlu membayar sebanyak RM46.60 setahun, iaitu 20% sahaja, manakala baki bayaran sebanyak RM186.20 akan dibayari sepenuhnya oleh pihak kerajaan. Yayasan Pelajaran Mara YPM memperuntukkan sebanyak RM300,000 setahun kepada pelajar sekolah dan penuntut institut pengajian tinggi yang terkesan dengan musibah banjir di seluruh negara. Pengerusi YPM Datuk Muhammad Razman Yaakob berkata, setakat ini pihak YPM sudah menyalurkan sumbangan hampir RM100,000 membabitkan seramai 750 pelajar yang terlibat dengan musibah banjir di 8 buah negeri, iaitu Perak, Kedah, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Pahang, Terengganu, Wilayah Persekutuan dan Johor. Datuk Muhammad Razman memberitahu perkara itu selepas merasmikan program CSR Pesisir Pantai Kuala Nerus Seksyen Bantuan Persekolahan yang diadakan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Batu Rakit di Kuala Nerus, Terengganu. Akhir sekali, pengendali perkhidmatan pengangkutan bas Rapid KL, Rapid Bus Nemrat, Rapid Bus memperkenalkan perkhidmatan percubaan bas perantara on-demand Rapid KL X Kumpul bagi laluan T250 membabitkan penduduk Wang Semaju dan Setapak Kuala Lumpur bermula semalam sehingga 3 Januari 2023. Rapid Bus menerusi satu kenyataannya memaklumkan bahawa perkhidmatan berkenaan merupakan kerjasama antara Rapid Bus dan Handal Indas Nemrat, pemilik kumpul, sebuah aplikasi tempahan perkhidmatan e-hailing di sekitar kawasan Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Perkembangan selanjutnya kembali bersama saya dalam berita IKIM pada pukul 12.30 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa.
Pada tanggal 1 Oktober dalam tahun 2013, Majlis Penyerahan Bantuan Am Pelajaran Institut Profesional Baitul Mal IPB dan Kolej Sains Perubatan Antarabangsa Pusrawi atau PIKOMS tahun 2013 telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Jamil K. bin Haji Baharom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, merangkap pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP di Pusat Islam Kuala Lumpur. Pada majlis berkenaan, pihak MAWIP memberi sumbangan berjumlah hampir 9.4 juta ringgit di bawah skim bantuan am pelajaran IPB dan PIKOMS bagi tahun 2013. Bantuan ini adalah terdiri daripada bantuan am pelajaran kepada 1,646 orang pelajar PIKOMS berjumlah 4.93 juta ringgit dan 4.55 juta ringgit kepada 1,055 pelajar IPB. Menerusi skim ini, setiap pelajar PIKOMS dan IPB menerima allowance bulanan sebanyak RM250 seorang dan yuran pengajian juga ditanggung oleh pihak MAWIP. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Jika anda mendapati wujudnya salah laku oleh peniaga, salurkan aduan menerusi tindakan berikut: melayari portal dan email kepada iaduan@bpdnhcp.gov.my, menghubungi talian 1-800-886-800, menggunakan aplikasi telefon pintar Easy Adu, berhubung menerusi talian WhatsApp berikut, atau anda boleh juga menghubungi operasi bilik gerakan di talian tertera. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. 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 Istimewa Maulidul Rasul di Radio IKIM. Dengarkan alunan lagu selawat Ya Badrut Tamam, nyanyian penyampai-penyampai Radio IKIM, eksklusif di Radio IKIM dan YouTube IKIM Media, Khamis 6 Oktober 2022 jam 9 malam. Semarak Cinta Rasul di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, inspirasi Inforia Islami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kat waktu ini kembali saya Nur Hayati Paradi temankan anda menerusi perkongsian aspirasi 10.1 edisi Selasa. Perkongsian kita untuk tanggal 4 Oktober 2022 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1444 Hijrah. Jom kita perbanyakkan selawat pada hari-hari kita. Semoga Allah sentiasa memberkati sahabat pendengar. Apapun telah pun, sama-sama kita ikuti perkongsian Warna Pagi. Sebentar tadi kita ada Lukman dan juga Sufian Amrin untuk perkongsian Warna Pagi. Terima kasih pada penerbit mereka juga, Haji Faiz Haji Osman untuk perkongsian Warna Pagi. Alhamdulillah, semoga apa juga yang mereka kongsikan memberi manfaat dan suntikan semangat untuk kita meneruskan kehidupan kita dengan lebih ceria lagi, insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan Yati, hari ini hari Selasa kita bakal mulakan perkongsian kita. Kita ada syariah dan perundangan, akan bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, dan dalam konti dah akan kita akan dengarkan suara beliau yang merupakan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita nak sambung lagi bincang-bincang kita bicara berkenaan dengan harmonisasi undang-undang sivil dan syariah. Ini bahagian kedua untuk bersama dengan rakan pendengar. Jadi anda boleh ikuti perkongsiannya di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di keseluruh platform Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Saat ini jom kita dengarkan terlebih dahulu One Path menerusi Hasbunallah. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Aku hanyalah hamba. Aku bukanlah sesiapa. Kerana segala apa yang kini aku miliki hakikatnya bukanlah milikku. Aku hanya hambanya yang lemah. Hasbunallah. Ada masanya ku jatuh. Hanya padamu ku kembali kerana engkau satu-satunya tempat untuk aku bergantung. Hanya dengan mengingatimu, hati yang kosong terisi kembali. Tuhan, sesungguhnya aku amat memerlukanmu. Hasbunallah. Putih, pewarna atau perisa tambahan. Dapatkan di www.herbitas.com atau WhatsApp 0377347155 0377347155.
Setiap insan pasti akan mati, tetapi ada pahala yang tidak mati dan akan terus mengalir kepada insan. Nak tahu apakah amalan yang dibawa selepas kita mati? Salah satunya adalah sedekah jariah. Jom bersama-sama perkim Datuk Keramat dalam membantu saudara baru menyediakan kemudahan asas kepada mereka. Ingatlah, biar sedikit sumbangan asalkan besar ganjaran. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi talian 011-1929-5997 atau layari FB Perkim Datuk Keramat. Sedap nasi ni. Beras jenis apa masaknya, Alia? Panjang, lembut dan berderai. Harum pula tu. Beras Mogul Basmati Faiza, Mak. Bukankah beras Mogul Basmati Faiza ni sesuai untuk dibuat nasi biryani dan nasi Arab aja? Beras Mogul Basmati Faiza ni kalau buat nasi putih biasa makan hari-hari pun sedap. Tengok tu. Cucu-cucu nenek berselera sungguh makan. Pandai mak kamu pilih beras Mogul Basmati Faiza ya. Hidangkan beras Mogul Basmati Faiza untuk keluarga tersayang anda. Ingat beras basmati, ingat beras basmati Faiza. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Hilangkan keraguan, terangkan kegelapan apa yang ada di langit dan bumi. Di sini aku perjuangkan. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi euforia Islami. Terus semarak cinta Rasul di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih rakan pendengar kerana terus setia bersama kami menerusi perkongsian Aspirasi 10.1 edisi Selasa hari ini. Kita bersama dalam rancangan syariah dan perundangan. Masya Allah, Alhamdulillah sekali lagi kita bersama sebenarnya bersama dengan tamu kita dah pun bersedia di konti. Saya tadi nyatakan kita akan bersama dengan beliau kan. Kita akan dengarkan suaranya. Yang kita ada bersama dengan yang bahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, merupakan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih banyak doktor. Walaupun dalam kesibukan doktor, dalam keadaan tak apa nak sihat pun, tapi tetap datang untuk bersama dengan rakan pendengar. Terima kasih banyak. Sebab kita nak menyambung sebenarnya apa yang doktor telah pun kongsikan pada bulan lalu, tak silap saya kan, tentang harmonisasi undang-undang sivil dan juga syariah. Bagaimana ianya boleh diserasikan. Ini bahagian kedua sebenarnya. Mungkin awalan ini kalau kita boleh kongsikan kepada rakan pendengar tentang apakah harmonisasi undang-undang ini mempunyai persamaan dengan Islamisasi undang-undang. Diislamkan ke undang-undang tu, Doktor? Silakan. Baik, terima kasih Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yati dan para pendengar sekalian. Jadi bila kita bercakap tentang harmonisasi undang-undang sivil syariah, selalu kita akan bertanya, apa dia harmonisasi undang-undang ni? Islamisasi tu apa bezanya harmonisasi dengan Islamisasi? Mungkin saya dah jelaskan sedikit pada segmen ataupun program yang lalu. Cuma dalam hari ini kalau kita bolehlah bercakap dengan lebih panjang sedikitlah. Yang dimaksudkan dengan harmonisasi undang-undang ni, dia mengambil pendekatan yang lebih berhikmah ataupun bahasa Inggeris dipanggil sebagai wisdom. Berbanding kalau kita katakan pengislaman undang-undang ataupun pendekatan secara Islam itu semata-mata. Kerana harmonisasi undang-undang dan juga islamasi undang-undang, natijahnya di akhirnya itu mempunyai satu persamaan, iaitu kita akan melaksanakan undang-undang Islam. Itu natijahnya. Itu natijahnya. Cuma pendekatan dia itu satu harmonisasi, satu islamisasi. Jadi adalah perdebatan, perbahasan di kalangan para akademik dan juga saya ingat para cendekiawan dan juga para orang kata, kalau macam tu buat apa kita nak ambil pendekatan harmonisasi? Islamisasi pun dah ada. Dalam program yang lalu saya ada bincangkan sedikit suatu masa dahulu bagaimana islamisasi itu berjalan di Malaysia dan juga di setengah-setengah negara Islam. Cuma kalau kita tengoklah dalam sejarah pelaksanaan undang-undang Islam di negara-negara, mungkin satu dua negara Islam yang lain. Jadi pendekatan islamisasi itu, dipanggil mengislamkan undang-undang, iaitu menjadikan itu akhirnya undang-undang syariah sepenuhnya, ada sedikit kegagalan. Kerana mungkin pelaksanaan itu secara spontan, mengejut. Tidak secara gradual ataupun secara saya panggil pelan-pelan.
Jadi saya ada kupaskan sedikit bagaimana British mengamalkan dasar dia memperkenalkan undang-undang, dia mengambil masa yang panjang. Saya ambil contoh di Pakistan, apa sudah terjadi semasa almarhum Presiden Ziaul Haq, dia memperkenalkan undang-undang Islam menyeluruh secara saya ingat total drastik. Dan apa sudah jadi? Jadi dia ada banyaklah masalah-masalah yang timbul. Begitu juga di Sudan, walaupun masih lagi ada pelaksanaan, tapi ada permasalahan yang berlaku. Jadi pendekatan yang saya lihat dalam pembacaan saya, dan inilah yang dipeloporkan oleh almarhum Profesor Ahmad Ibrahim, dan sangat sesuai dengan keadaan kemajmukan masyarakat di Malaysia, di mana kita ada undang-undang sivil dan kita ada undang-undang syariah. Undang-undang sivil menguasai kedua-dua, orang Islam dan orang bukan Islam, dan undang-undang Islam dalam aspek yang diberi kuasa kepada Mahkamah Syariah itu hanya kepada orang Islam sahaja. Jadi pendekatan yang dikatakan pendekatan harmonisasi itu nampaknya kalau mengikut setengah-setengah pengkaji, dia adalah lebih diterima sebab dia perlahan-perlahan dan akhirnya dia akan terlaksana. Jadi sama ada kita nak sebut perkataan itu sebagai Islam ataupun tidak, itu satu pendekatan ataupun cara saya ingat perbahasan yang lain. Tapi rohnya, esen dia, isi dia itu adalah Islam. Kerana itu kalau saya bolehlah menceritakan bagaimana kalau kita sebut, kalau kita nak kata Islamizekan the law, untuk mengislamkan undang-undang itu, terma Islamisasi itu dia membawa maksud tukar kepada Islam, ada penukaran sepenuhnya kepada Islam. Kemudian dia akan menjadikan undang-undang Islam itu sebagai satu undang-undang dasar yang berpandukan berdasarkan Al-Quran Sunnah dan juga sumber-sumber yang lain sebagai undang-undang negara. Dan matlamat utama Islamisasi ini ialah dia, seperti mana saya sebut awal tadi, dia adalah natijah untuk pelaksanaan undang-undang Islam sepenuhnya. Tetapi harmonisasi pula harmonisasi pula ni dia membawa pendekatan yang saya sebut tadilah, dia melihat mana-mana yang bercanggah dengan undang-undang Islam ataupun bercanggah dengan saya panggil ajaran Islam, maka dibuat pengubahsuaian, sama ada dihapuskan ataupun dibuat pengubahsuaian, kemudian diterap dalam sistem yang ada. Maknanya diserasikan juga. Diserasikan. Jadi kita di Malaysia, kita ada undang-undang sivil yang terpakai untuk semua orang, Islam dan bukan Islam, di Mahkamah Sivil. Umpamanya kita ada kanun kesesaan terpakai kepada orang Islam dan orang bukan Islam. Jadi macam mana kita nak memperkenalkan undang-undang jenayah Islam yang ada dalam kanun kesesaan itu, yang diterima pakai kepada semua orang, baik untuk orang Islam ataupun orang bukan Islam. Maka kalau kita lihat, maka kalau ada peruntukan-peruntukan yang sudah selari dengan Islam, maka kita kekalkan. Yang tidak ada, kita masuk dan sesuaikan. Dan yang bercanggah, kita ubah suailah mengikut ajaran Islam. Jadi kalau saya lah bolehlah nak berkongsi umpamanya pada 80-an dahulu, di masa itu Perdana Menteri itu yang berbahagia Tun Mahathir lah. Dia memperkenalkan apa dipanggil sebagai penerapan nilai-nilai Islam. Jadi ada orang bertanya, apakah penerapan nilai Islam ni sebahagian daripada apa dikenal sebagai harmonisasi undang-undang? Ada tak? So ada pandangan-pandangan mengatakan bahawa mungkin penerapan nilai Islam itu bukanlah 100% dianggap sebagai harmonisasi undang-undang, sebahagiannya cuma diperkenalkan. Umpamanya semasa zaman itu, kalau tidak silap saya 83, tertubuhnya Bank Islam yang pertama, yang sekarang ni kita panggil Bank Islam Malaysia Berhad. Kemudian selepas itu ada Takaful, dan selepas itu adanya Security Islam, ada Islamic Capital Market. Ini semua menunjukkan bahawa ada proses Islamisasi undang-undang
dalam perbankan dan kewangan Islam termasuk kita punya security yang terpakai kepada orang Islam dan bukan Islam yang didengari kalau ada dispute-nya, pertelingkahannya di mahkamah sivil. Kita tolak sebelah dulu. Hakim itu yang mendengar kes itu sama ada dia mahir tak mahir tentang perbankan dan kewangan Islam itu kita tolak dulu. Tapi itu okay. Jadi ada pandangan mengatakan ini bukan pendekatan harmonisasi, ini islamisasi undang-undang yang telah berjalan. Jadi adalah perbahasan mana ni islamisasi ke harmonisasi kan. Walau bagaimanapun pada pengamatan saya lah, kedua-dua ni membawa kepada natijah yang sama seperti mana yang saya sebut di awal tadi. Cuma pada hemat saya dalam pelaksanaan undang-undang ini kita perlu kepada pendekatan harmonisasi. Ini yang saya boleh kongsikan. Dalam masa yang sama Yati, kalau kita melihatlah ada setengah-setengah pandangan mengatakan bahawa semasa 80-an itu adanya penerapan nilai-nilai Islam yang menyaksikan islamisasi ataupun banyaklah projek-projek islamisasi itu yang berjalan di Malaysia. Begitu kuatlah pada masa itu. Mungkin oleh kerana selepasnya revolusi Iran pada tahun 79, satu dunia menyaksikan adanya perubahan dalam aspek di negara tersebut. Tapi kalau kita tengok di bawah konteks di Malaysia sebagai undang-undang tertinggi negara itu Perlembagaan Persekutuan, kita masih lagi mempunyai ada satu saya panggil tahap di mana pendekatan tersebut ialah kita masih tertakluk kepada perlembagaan yang merupakan undang-undang tertinggi. Kita hanya ada perkara 3/1 iaitu Islam adalah agama persekutuan. Agama-agama lain dapat diamalkan dengan syarat aman dan damai. Jadi tidak ada satu clause dalam undang-undang kita iaitu perlembagaan yang merupakan undang tertinggi mengatakan bahawa syariah adalah undang-undang utama. Jadi tapi walau bagaimanapun kita berterima kasih, bersyukur Allah SWT adanya peruntukan perkara 3/1 itu menjadi satu dasar yang kita boleh buat interpretasi bahawa walaupun tidak disebut syariah itu sebagai suatu undang-undang utama tapi agama Islam itu merupakan agama yang utama yang diberi satu kedudukan yang tinggi, maka kita bolehlah menggunakan peruntukan tersebut. Jadi apakah islamisasi ataupun harmonisasi yang nak diambil itu, pendekatan itu semuanya berpijak kepada yang saya sebut tadi di bawah perkara 3/1. Cuma sebelum kita habis mungkin untuk yang segmen yang awal ini, saya suka nak menyatakan di sini bahawa ada seorang cendekiawan mengatakan bahawa apabila kita bercakap tentang harmonisasi dan juga islamisasi undang-undang ni, dia sebenarnya cukup dengan proses satu pihak saja. Kita nak perkenalkan cukup. Tapi kalau kita nak ambil pendekatan harmonisasi undang-undang, dia memerlukan proses dua pihak, iaitu mengharmonikan dua sistem undang-undang yang ada, iaitu syariah dan sivil ataupun sivil dan syariah. Dan harmonisasi ini berbeza dengan harmonisasi undang-undang ini berbeza dengan islamisasi undang-undang, kerana harmonisasi undang tu dia bersifat lebih terbuka, lebih mengambil timbal balik, lebih kepada pertukaran, lebih kepada menubuhkan keharmonian antara hukum yang berbeza dalam tradisi hukum dan dalam konteks di Malaysia dalam kedua hukum ataupun kedua undang-undang, iaitu undang-undang sivil dan undang-undang syariah. Itu buat permulaan dululah. Baik. Sebagai hujungnya kita nak tahu natijah macam kata pelaksanaan undang-undang tu kena baik dan betul. Tapi alhamdulillah satu pencerahan sangat baik di awalan ini. Kita akan sambung lagi lepas ni, kita nak tahu macam mana metod ataupun kaedah yang digunakan untuk mengislamisasi ataupun mengharmonisasikan undang-undang itu. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda rakan pendengar yang mana mengikuti perkongsian kita di FB IKIM FM dan juga FB Institut Kefahaman Islam Malaysia, tekan butang share supaya lebih ramai lagi faham tentang apa sebenarnya yang berlaku dalam undang-undang kita sebenarnya kan. InsyaAllah kita kongsikan lepas ni banyak lagi. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran menerusi rancangan syariah dan perundangan hari ini. Kita bicara berkenaan dengan harmonisasi undang-undang sivil dan syariah. Tadi bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, bukan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Doktor terangkan tentang beza harmonisasi dengan dan juga islamisasi. Dia macam ni lah doktor, kan macam kita curah air. Kalau terlampau kuat pun dia tak banyak yang masuk dalam wadah, banyak terkeluar lagi. So itu adanya harmonisasi supaya ianya dapat betul-betul akhirnya nanti pelaksanaan undang-undang Islam dapat dijalankan di tanah air kita. Masya Allah doktor, cuma kita nak tahulah kalau doktor boleh huraikan objektif dan juga metodologi, kaedah harmonisasi undang-undang tu bagaimana sebenarnya doktor? Okey, terima kasih Yati ya. Jadi di awal tadi kita ada bincangkan antara harmonisasi dan islamisasi undang-undang tersebut lah. Suka saya nyatakan di sini bahawa saya nak ulang supaya ni lebih kuat supaya para pendengar lebih faham sebelum saya tengok kepada metodologi. Jadi objektif harmonisasi undang-undang ni apa dia? Kenapa nak kena buat? Kan? Ya. Okey. Seperti mana yang saya sebut di awal tadilah. Okey. Jadi pendekatan dia merupakan satu proses ataupun pendekatan. Harmonisasi undang-undang ni adalah proses dan pendekatan dan dia bukannya satu matlamat. Matlamat dia semua sama. Matlamat A oleh A, oleh B, oleh C, matlamatnya sama. Cuma pendekatan dan proses itu berbeza. Dan inilah yang disebut sebagai harmonisasi undang-undang itu sebagai satu proses, satu pendekatan. Dalam konteks di Malaysia lah, jadi harmonisasi itu kalau kita tengok dari sudut objektif dia ialah dia nak tengok kepada harmonisasi undang-undang itu ialah menganalisa peruntukan dalam undang-undang sivil yang bercanggah dengan undang-undang syariah. Jadi ada undang-undang sivil yang bercanggah dengan undang syariah seperti mana saya sebut di awal tadi dengan memasukkannya ataupun membuat pindaan supaya selari dengan kehendak syariah. Begitu juga pemakaian peruntukan dalam undang-undang sivil yang tidak bercanggah dengan Islam. Untuk digunakan pakai dalam akta ataupun dalam enactment undang-undang Islam. Jadi dalam undang-undang sivil selagi dia tak bercanggah, kita kekalkan. Kalau bercanggah, kita buat pertukaran ataupun kita buat penambahbaikan. Begitu juga dalam undang-undang dan juga enactment ataupun akta undang-undang Islam yang ada di negeri. Kalau ada peruntukan undang-undang sivil yang boleh kita guna pakai, masukkan dalam enactment undang-undang Islam. Tak kiralah undang-undang Islam, undang-undang jenayah ke, undang-undang mal ke, undang-undang keluarga ke. Kalau ada serasi, apa maksud kita masukkan? Cuba saya ambil contoh undang-undang keluarga. Ada persamaan tertentu di bawah enactment undang-undang keluarga Islam negeri-negeri. Kalau di luar akta lah undang-undang keluarga Islam dan juga Law Reform and Marriage Act. Contohnya ada contohnya. Sesuatu perkahwinan itu perlu didaftarkan. Ya. Itu ada dalam undang-undang sivil di bawah Law Reform Marriage
and Divorce Act 1976, ada juga dalam enactment ataupun akta Undang-Undang Keluarga Islam. Jadi dia tak boleh dia kata ikut hukum syarak, ada saksi, ada wali, cukup rukun dia, habis, selesai. Dia kena daftar. Dia kalau tak daftar, menyalahi undang-undang dan boleh dikenakan hukuman. Sebab kalau kita kata apa ni undang-undang ni mengarut lah, sebab hukum syarak tak perlu daftar. Ni dunia je ni tak kata. boleh. Sebab dia akan timbul masalah. Dia kemudian hari mana ada rekod perkahwinan dia. Kita ni tak ikut hukum syarak. Tak betul. Ini adalah masalah. Jadi ada umpamanya. Jadi begitu juga dengan nafkah kepada isteri, kepada anak-anak, ada peruntukan yang sama. Jadi apa saya kata, beza je. Jadi ada yang persamaan ke dalam kedua-dua, walaupun satu tu terpakai pada orang bukan Islam, dan satu lagi terpakai kepada orang Islam. Jadi Yati, ada pun untuk metodologi berkenaan dengan harmonisasi undang-undang Islam ni lah. Jadi sebenarnya ada beberapa metod lah yang terpakai lah, yang boleh saya kongsikan di sini. Antara mekanisme yang digunakan pakai ialah takhayur ataupun takhir. Apa yang dimaksudkan dengan takhir ini ialah apabila kita membuat pilihan antara pandangan yang wujud dalam sesuatu mazhab. Dalam satu mazhab itu ada beberapa pandangan, ataupun dari ada beberapa pandangan daripada beberapa mazhab. Okey, bagi tujuan pembentukan satu undang-undang ataupun kita nak menguatkuasakan undang-undang. Maknanya kita membuat pilihan antara pandangan dalam satu mazhab ataupun kita mengambil satu pandangan daripada beberapa mazhab yang ada, maka kita ambil dan kita kuatkuasakan, kita takninkan, kita jadikan dia sebagai undang-undang. Jadi kalau kita tengok dalam sejarah, umpamanya semasa kerajaan Osmaniyah, bagaimana mereka mengkodifikasikan undang-undang sivil yang dikenali sebagai The Majallah ataupun Majallatul Ahkam Al-Adliyah. Kalau bahasa Inggeris panggil The Majallah. Jadi majallah ni sebenarnya ada himpunan undang-undang sivil Islam yang juga ada juga saya panggil pengaruh daripada sedikit daripada Perancis. Dia tak sebenarnya walaupun kita katakan dia sebagai satu undang-undang sivil bermazhab Hanafi yang sepenuhnya, tapi dalam konteks realiti masyarakat pada masa itu dia ada sedikit campuran, sedikit campuran. Walaupun majalah ini seperti mana yang saya sebut, dia rujuk kepada mazhab Hanafi, tetapi dia juga ada mengikut pandangan mazhab-mazhab lain. Macam di Malaysia lah. Walaupun kita ni diangkat mazhab Syafi'i itu sebagai mazhab yang utama, dari sudut ibadat, dari sudut pelaksanaan undang-undang dan sebagainya, tapi ada masa-masa tertentu kita keluar daripada mazhab Syafi'i, kita ambil pandangan mazhab yang lain yang pada pandangan para ulama, para mufti dan jawatan kawasan fatwa mufti negeri-negeri mengatakan itu adalah maslahah yang boleh kita terima pakai. Dia terpakailah. Ini saya ingat banyaklah contoh Yati ya. Maknanya kita sudah tidak mengambil pendekatan mazhab Syafi'i. Tahu kan Yati kan? Kan? Apa dia pada? Contoh ya. Saya ambil contoh yang paling basic lah. Selalunya zakat fitrah lah. Zakat fitrah ni kalau ikut mazhab Syafi'i kena bayar, kena makanan ruji, iaitu the staple food of the country lah, iaitu kat sini beras lah. Jadi kita kena wajib bayar zakat fitrah tu dengan beras. Guni-guni beras menjadi bagi kita banyak beras. Tapi saya ingat mulai tahun 80 berapa saya tak ingat sangat tahun bila, kita sudah ulama-ulama kita kata kita kena ambil pandangan mazhab Hanafi. Jadi kita tak pakailah makanan ruji, kita gantikan dengan nilai. Hari ni kita bayar nilai. Sekarang pun nilai bayar zakat fitrah pun ikut makan beras apa. Beras basmati pun banyak grade. Dia dah sekarang ni ada. Kalau siapa yang pakai makan basmati grade, dia tak sebut grade lah, basmati, dia akan bayar dengan zakat fitrah nilainya yang lebih tinggi. Ini sebagai contoh lah. Jadi kalau kita tengok dalam Ottoman Law of Family Rights 1917, dia turut memasukkan pandangan mazhab Sunni yang lain.
Jadi dia tak ada dah, maknanya fokus hanya kepada mazhab Hanafi saja. Kemudian yang saya agak, bukanlah saya kata agak saya macam bukan heran, tapi saya agak macam surprise lah, terkejut jugalah. Bagaimana ada juga pandangan-pandangan semasa kerajaan Osmaniyah ni, dia mengambil pandangan daripada ulama Mu'tazilah pun dia ambil. Ibnu Syubrumah, Abu Bakar Al-Asam dan Usman Al-Bati. Ini semua dia ada ambil pandangan daripada Mu'tazilah juga, dan pandangan imam-imam yang sebut tadi dalam perkara yang berkaitan dengan penjagaan dalam perkahwinan. Dia maknanya dia keluar daripada mazhab Hanafi. Jadi apa yang saya nak sebut sekarang ialah apabila kita kata kita buat takhir itu, dia mengambil satu pandangan daripada beberapa pandangan dalam mazhab yang satu itu ataupun daripada mazhab-mazhab yang lain. Ada metod yang seterusnya digunakan, iaitu talfiq. Ini yang saya ada sebut sikit pada segmen yang lalu. Jadi talfiq ni banyak digunakan dalam proses harmonisasi. Dan talfiq ni kalau kita tengok secara literal dia, dia bermaksud mencantumkan sepotong kain dengan yang lain untuk dijahit. Jadi kita ada dua kita cantum, kita jahit. Itu yang dimaksudkan secara talfiq, secara literal. Manakala talfiq dari sudut usul fiqh, dia merupakan satu cara penghukuman. Kita nak keluarkan hukum ni, satu cara penghukuman dengan keluar dari keterbatasan cara yang satu kerana tuntutan faktor-faktor tertentu pada satu sudut dari satu permasalahan fiqh. Jadi kita mengeluarkan satu hukum itu melihat kepada keadaan-keadaan yang ada pada masa itu dan juga keterbatasan yang ada, maka kita ambil dan kita guna pakaikan hukum tersebut daripada permasalahan-permasalahan fiqh yang wujud. Jadi apa yang saya sebut di sini ialah apabila kita sebut tadi takhir, kemudian kita sebut talfiq, sebenarnya talfiq ni merupakan satu lanjutan daripada takhir. Kalau takhir itu menekankan pemilihan suatu pandangan ulama tanpa membuat sebarang perubahan terhadap pandangan tersebut, dia ambil satu daripada satu mazhab ataupun ambil satu daripada pelbagai mazhab. Manakala talfiq, dia menggabungkan pandangan satu mazhab ataupun ulama dengan pandangan mazhab dan ulama yang lain dan menghasilkan satu pandangan yang paling sesuai dengan satu permasalahan. Jadi takhir ni dia ambil satu je. Sama ada satu mazhab atau pelbagai mazhab, tapi talfiq dia ambil dan dia macam dia adunkan daripada satu mazhab ataupun pelbagai mazhab itu, maka dikeluarkan satu hukum yang sesuai pada masa itu terhadap masalah yang tersebut. Itu yang jadi harmonisasi. Dan inilah saya kata metod yang digunakan dalam harmonisasi. Jadi kalau kita tengok dah dalam aspek ini, talfiq ini telah digunakan dalam sistem perundangan moden negara-negara Islam. Seperti penggubalan Egyptian Waqf Law 1947, lama dah. Syrian Law of Personal Status 1953 dan juga Tunisian Law of Personal Status 1956. Ini sebagai contoh bagaimana mereka mengambil pendekatan tersebut. Jadi apa yang digunakan, itu metod yang digunakan ini sebenarnya sesuai digunakan dalam perharmonian undang-undang sivil dan syariah. Dan mestilah dia itu mengikut nature undang-undang dan keperluan masyarakat dengan mengambil perkara-perkara yang saya akan sebut di bawah. Jadi kalau kita nak mengharmonikan undang-undang sivil dengan undang-undang syariah mengikut nature yang ada, maka kita kena ambil beberapa perkara-perkara yang akan saya sebut di sini. Yang pertama sekali, pengharmonian undang-undang sivil dan syarak yang dikhususkan dalam bidang muamalat sahaja. Sosial. Ini kerana perkara yang berkaitan dengan ibadat dan akidah tak boleh kita nak mengharmonisasikan lagi. Betul. Maksud ibadat di sini ada yang mengatakan bahawa ialah ibadat solat umpamanya. Ini ada pandangan yang berkata sedemikian. Yang kedua, metodologi perbandingan dah diambil bagi mengenal pasti bidang yang perlu diharmonisasikan antara undang-undang Islam dan undang-undang
sivil. Jadi apa dia metodologi perbandingan yang nak diambil itu? Yang ketiga, memandangkan bahawa undang-undang syariah berlandaskan wahyu. Asas wahyu, ia tidak boleh disamakan dengan undang-undang sivil yang berlandaskan undang-undang positif. Ini bila pelaksanaan undang-undang tersebut yang diterima pakai pada satu tempat itu dan mengikut kesesuaian masa, maka dikanunkan undang-undang tersebut. Ini sebagai undang-undang positif. Ini kerana tujuan sebenar perharmonian undang-undang adalah untuk melaksanakan syariah, bukan untuk melaksanakan undang-undang positif. Itu yang ketiga. Yang keempat, etika dan tuntutan rukun Islam yang tidak boleh dikompromi. Malah sesuatu undang-undang itu tidak boleh bercanggah dengan prinsip sejagat seperti keadilan, kesaksamaan dan lain-lain. Jadi kalau ada undang-undang yang kita nak harmonisasikan itu melanggar prinsip sejagat seperti keadilan, kesaksamaan, maka kita tak boleh ambil pendekatan tersebut. Yang kelima, dengan menggubal undang-undang tersebut, ia hendaklah berpegang teguh kepada maqasid syariah. Mana maqasid syariah itu penting. Menjadi tiang utama. Jadi tak boleh kita lari daripada maqasid syariah. Ini saya ingat dalam platform yang lain lah. Ruangan yang lain kita boleh bercakap lah tentang maqasid syariah. Yang keenam, dalam memilih undang-undang syariah yang relevan, ia hendaklah mengambil pandangan majoriti fuqaha. Tadi ingat tadi? Ya. Tahyir tadi. Kemudian daripada tu tafsir tu yang dia berasal pada takhir tadi, ada pandangan-pandangan. Maka dalam hal ini kita mestilah mengambil pandangan majoriti fuqaha. Pandangan yang minoriti boleh tak kita ambil? Boleh tak kita ambil pandangan minoriti? Jadi kalau baik, kalau betul. Jadi pandangan minoriti boleh dipertimbangkan dalam perkara-perkara yang dianggap penting dan perlu bagi masyarakat, dan dia punya dia punya very good point di sini ialah masalah. Apa masalah dia? Kebaikan untuk masyarakat. Jadi balik kepada tadilah maqasid tadi. Jadi boleh kita ambil pandangan minoriti, tapi kepentingan maslahah untuk ummah setempat itu. Dan yang akhir sekali, yang ketujuh ni, pengharmonisasi undang-undang hendaklah diserahkan kepada pakar undang-undang syariah dan sivil. Jadi bila kita nak kata nak ada harmonisasi undang-undang, kita tak boleh hanya orang pakar undang-undang syariah saja. Ya. Dia tak harmoni. Ataupun kita hanya nak ambil pakar undang-undang sivil, tak boleh. Dia mesti ada orang kedua-dua yang ada pakar undang-undang syariah, ada orang pakar undang-undang sivil, ataupun ada seorang itu dia mempunyai kepakaran kedua-dua. Jadi ini adalah lebih baik. Jadi tak boleh kita letak salah satu saja. Dia mesti ada kombinasi kedua-dua mereka yang mempunyai kepakaran kedua-dua bidang, ataupun mereka seseorang individu yang mempunyai kepakaran kepada kedua-dua bidang tersebut. Jadi dalam hal ini, bila kita ada kombinasi kedua-dua undang-undang ini, maka kita dapat buat ijtihad. Maka terlaksanalah undang-undang yang saya panggil dapat diterima pakai untuk orang Islam dan orang bukan Islam. Dalam konteks ini, saya suka membawa contoh bagaimana jawatankuasa harmonisasi undang-undang di peringkat Bank Negara yang melihat kepada undang-undang perbankan, kewangan dan sekuriti Islam itu berjaya menghasilkan suatu undang-undang yang saya ingat kalau tidak pun sepenuhnya kita dapat terima 100%, tapi saya ingat secara rohnya kita dapat selesaikan. Cuma kita ada masalah lah daripada undang-undang perbankan kewangan Islam ni. Kita ada juga yang kaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan akta syarikat, kepada akta kontrak dan undang-undang yang berkaitan. Sebab dia tak boleh duduk dengan sendiri. Maka itu juga perlu kepada harmonisasi undang-undang untuk kita melihat yang mana yang bercanggah dengan syariah itu, kita ubah suai supaya dia selari dengan Islam. Itu dululah Yati. Doktor, saya terlintas soalannya. Adakah bila kata harmonisasi, dia mula-mula harmonisasi kemudian dia akan jadi islamisasi juga, doktor? Okey.
bagus juga soalan tersebut. Jadi bila kita kata tadi kan, bila kita ambil pendekatan harmonisasi, akhirnya natijah dia tu undang-undang itu akan menjadi undang-undang Islam. Jadi mungkin ada orang mengatakan bahawa dengan adanya pendekatan harmonisasi, nanti di akhirnya sudah Islamize. Undang-undang itu sudah diislamkan. Itu betul. Betul. Sebab tengok pada perbankan Islam tu lah kita lihat sekarang ni kan macam dah ada Islamisasi juga kan. Cuma tadilah saya disebut di awal tadi, kalau kita ambil pendekatan Islamisasi undang-undang saja, dia akan terkejut. tanpa kita mengambil pendekatan harmonisasi, dia mungkin agak dialah macam disebut dia terkejut sikit lah. Dia terkejut sikit. Jadi manusia ni kalau kita selalu bercakap, selalu memperingati, dia lama-lama dia akan masuk. Lama-lama dia akan masuk. Duk dengar apa ni, oh ni suara Yati ni. Sebab tiap-tiap hari duk dengar. Orang tahulah ni suara Yati. Tapi kalau dia sekali-sekali dengar, dia tak tahu ni suara siapa. Jadi kita dah tiap-tiap hari dengarkan. Begitu juga dalam undang-undang ni. Maknanya kalau kita tiap-tiap hari kita memperkenalkan benda tu sikit, lama-lama orang pun, oh ini dia. Tapi saya tak pernah dengar lah orang yang faham tentang falsafah undang-undang Islam itu, kalau dia tahulah bahawa falsafah undang-undang itu menegak keadilan, yang mahukan keadilan. Bila sebut kita keadilan itu, dia lebih luas daripada takrifan dalam bahasa Inggeris sebagai justice. Bukan justice itu dia agak ada limit dia, tapi kalau keadilan dia bersifat sejagat. Dia bersifat sesuatu yang tepat pada tempat. Jadi dan inilah yang dibawa oleh undang-undang Islam. Dia nak menegakkan keadilan. Ya, masya-Allah. Ni doktor, satu soalan terakhir doktor ni, soalan terakhir ni untuk sama-sama kita kongsikan juga, sebab tadi doktor dah sebutkan tentang perlembagaan persekutuan adalah undang-undang tertinggi negara. Bagaimana ia merupakan asas kepada harmonisasi undang-undang di Malaysia, sebab kita ada tadi kan perlembagaan persekutuan tu sebagai undang-undang utama. Ya, itulah soalan ni kan dia agak nak menjawab dia agak panjang, tapi saya ringkaskan masa yang suntuk inilah. Sebenarnya seperti mana yang saya sebut di awal lah, bila kita nak mengambil approach pendekatan harmonisasi ni, kita tak boleh larilah daripada kita apa yang ditinggalkan oleh British dia. British ni saya mungkin dah banyak kali cakap lah, the smartest. Penjajah lah, the smartest lah. Kalau saya cakap betul, dia ada smartest lah. Dia buat, dia tinggalkan undang-undang ni, dia kata dan apabila kita nak merdeka, dia buatnya perlembagaan itu pada 31 Ogos tahun 97. Perlembagaan yang kita ada ni terpakai, dia kata this constitution is the supreme law. Sebenarnya ada buat dalam perkara 4 tu, mana-mana undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan ini selepas merdeka, maka dia dianggap terbatal, baik di peringkat persekutuan maupun di peringkat negeri. Dia dah buat. Jadi ini yang, jadi kalau kita nak ambil pendekatan harmonisasi dalam kita nak melihat pada undang-undang yang ada, kita tak boleh larilah daripada perlembagaan ini, sebab dia undang-undang tertinggi. Kerana itu dalam pelaksanaan undang-undang Islam, umpamanya kalau kita baca dalam perlembagaan ini, dia hanya disebut dalam jadual kedua, di bawah jadual ke-9 senarai 2. Itu saja bidang kuasa. Iaitu apa? Iaitu bidang kuasa yang diberi, yang terhad kepada mahkamah syariah, dan hanya ke atas mereka yang menganut agama Islam, dan setakat mana yang diberi oleh undang-undang persekutuan yang meliputi undang-undang diri dan keluarga. Termasuklah di situ adalah wakaf, zakat, baitul mal. Dan kalau dia melewati bidang jenayah pun, hanya setakat mereka kesalahan-kesalahan yang dianggap dipanggil bercanggah dengan perintah agama tersebut, dia against the precept of Islam. So the interpretasi against the precept of Islam tu agak meluas. Maka dalam hal ini kita tahulah, saya ingat saya dah banyak kali sebut dalam ruangan yang lain bahawa kita ada Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah tahun 65, bidang 84 yang membentukkan bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah 356. Itu 3 tahun penjara
RM5,000 dan 6 kali sebatan dan kemudian dipindah tahun 89 untuk diterima pakai di Sabah dan Sarawak. Kemudian kita ada perkara 74/2 perlembagaan yang beri kuasa kepada setiap Dewan Undangan Negeri membuat undang-undang seperti yang termaktub dalam jadual ke-9 butiran 1 senarai 2 senarai negeri. Dan ini seperti mana sebutlah, maknanya dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam yang bertentangan dengan ajaran Islam dan mengadakan hukuman terhadap kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi tak boleh keluar daripada itu. Jadi pendek cerita, bagaimana dalam konteks di Malaysia kita ada kesalahan-kesalahan jenis umum seperti mencuri, merompak, merogol, membunuh. Peruntukan ini semua dalam kanun keseksaan. Dan bidang kuasa diberi kepada mahkamah sivil. Sedangkan kita tahu dalam pengajian kita undang-undang jenayah Islam, kita ada cerita mencuri. Ada peruntukan. Kita ada cerita merompak, kita ada cerita membunuh dan sebagainya. Macam mana ni kita nak buat? Dewan Undangan Negeri pula tak boleh buat undang-undang yang sudah ada bidang kuasa itu yang telah diberi di bawah persekutuan, di bawah Senarai 1 yang diberi kuasa di bawah Mahkamah Sivil. Jadi tadi merompak, mencuri itu di bawah Senarai 1 dalam jadual ke-9. Ini untuk Mahkamah Sivil, bidang kuasa persekutuan. Jadi macam mana kita nak mengharmonisasikan perkara ini? Maka kita melihatlah undang-undang Islam, umpamanya enakmen jenayah syariah negeri-negeri yang ada, yang mana peruntukan tersebut yang telah kita guna pakai sekarang. Kemudian kita tengok dalam kanun keseksaan yang mana yang kita boleh gunakan, yang boleh kita terap masukkan dalam enakmen keseksaan jenayah syariah, kita masukkan selagi mana dia tidak bercanggah dengan peruntukan perlembagaan. Dalam masa yang sama, kita boleh juga ambil peruntukan dalam enakmen jenayah syariah negeri-negeri ke dalam sivil yang mana dia tidak bercanggah. Sebabnya, saya nak bagi contohlah di sini. Umpamanya kesalahan mencuri. Saya nak tanyalah Yatilah, boleh tak kalau kita nak laksanakan ini kalau setelah kita melalui dia punya perbicaraan dengan kesaksiannya, maknanya at the end of the day lah, setelah habis semua tu, bukti semua dah mana ada. semua bukti, kalau kita katalah nak laksana undang-undang Islam sepenuhnya, maknanya kalau ikut undang-undang dalam Al-Quran tu, maknanya orang yang mencuri ni maknanya dipotong tangan. Cuma nak potong tangan ni dia ceritanya panjang kan diriwayatkan lah pada pembacaan saya, di zaman Nabi ni banyak kes-kes kalau macam kes kecurian ni tak dengar lah sampai kena potong tangan. Maknanya nak sampai ke jatuhkan hukuman sebenarnya mudah. Sebab semudah-mudah dia ada banyak elemen dia. Tapi hukuman tu mesti kita ada. Nak pelaksanaan tu sama ada sampai tak sampai pelaksanaan tu cerita lain. Macam juga hukuman zina. Nabi dia minta orang tu kalau dia main mengaku berzina, dia suruh pergi pi kan, dia kata suruh, maknanya dia tak nak tunggu nak hukum anak kan. besar, Dan sebagainya. Jadi macamnya di sini elemen-elemen tu ada, tapi boleh tak dilaksana kalau kita bawa? Boleh kalau parlimen pindah undang-undang tersebut. Maknanya hukuman dia itu kalau sekarang ni mencuri, dia mungkin hanya hukum penjara. Kita nak buat dalam undang-undang kanun keseksaan